السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد. Ayat ke-11 dari surah Yasin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama tunziru man ittaba'a adh-dhikra wa khashiya ar-rahmana bil ghaib. Fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sadaqallahul azim. Sungguhnya kamu hanya beri peringatan kepada orang yang mahu mengikuti peringatan dan takut pada Tuhan yang Maha Pemurah walaupun dia tidak melihatnya. Maka berilah mereka kabar gembira tentang keampunan dan pahala yang mulia. Sungguhnya kami menghidupkan orang-orang yang telah mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan kesan-kesan yang mereka tinggalkan. Dan segala satu kami kumpulkan dalam umul kitab yang nyata. Dalam kuliah lalu saya telah terangkan kepada tuan-tuan bahawa perkataan yang digunakan oleh Allah di sini ittaba'a atas wazan ifta'ala. Maka kaedah yang dipelajari dalam bahasa Arab di sudut wazan saraf ini, penambahan huruf pada kata tersebut mengandungi makna kesungguhan. Kalau sebut kasaba dengan iktasaba, laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat, maka penambahan berarti ada nilai tertentu yang merujuk kepada kesungguhan. Maka kesungguhan mengikuti satu yang berarti mengarahkan semua perhatian kita untuk menyesuaikan diri kita seperti mana yang dibawakan oleh Al-Quran. Jadi apa yang dibimbing oleh Al-Quran itu menjadi ikutan walaupun kita terpaksa mengikutnya dengan penuh kesukaran. Maka itu yang dimaksudkan dengan firman Allah SWT, orang yang mengikuti Al-Quran dengan sebenar-benarnya. Jadi manittaba'a dzikra, bahawa mereka ni bersungguh-sungguh untuk menjadikan Al-Quran itu panduan. Seperti disebut dalam tafsir Nabulsi, bahawa maksud perkataan mengikuti di sini, mengikuti dengan bersungguh-sungguh. Membaca Al-Quran siang dan malam, menghalalkan yang halalnya, mengharamkan yang haramnya, ikut, baca, cuba untuk faham, tadabbur dan laksanakan tabak. Kita bila mempelajari satu benda itu, tuan-tuan, contohnya sirah Nabi, dari sudut modulnya, mesti jadikan dia model dalam kehidupan kita. Jangan setakat modul saja. Maka jadilah sesengah yang dipanggil sebagai kita sibuk dengan, kalau parts hardware-nya, kita terlupa tentang kepentingan software-nya. Kita berat tentang kontainernya, kita lupa dari sudut kontennya, isinya, muhtawanya, tuan-tuan. Maka inilah yang berkaitan dengan firman Allah surah Al-Furqan ayat 30, wa qala rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Maka manusia tidak lagi menjadikan Al-Quran itu sebagai panduan untuk diikuti dalam kehidupan, dibaca, diamalkan, tapi hanya dibaca pada hari kematian. Maka inilah yang malangnya. Jadi bila disebut perkataan Al-Quran ini untuk diikuti oleh mereka yang takutkan Ar-Rahman, khasyar Rahman bil ghaib. Maka maksud khasyah ini kalau kita belajar dari sudut bahasa Arab, tuan-tuan, berbeza daripada khafa, ya khafu, khauf. Khasyah lain daripada khasyah yakhsha, khasyatan lain daripada khafa yakhafu khauf. Apa bezanya? Di sudut bezanya, perkataan khasyah ini, khasyatun ataupun khasyah yakhsha ini adalah merujuk kepada takut yang disertai dengan ilmu. Kerana itu Allah menyatakan innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u. Sungguhnya yang takutkan Allah itu di kalangan orang yang mempunyai ilmu. Jadi perkataan khasyah ini merujuk kepada mengetahui Allah SWT. Takut yang disertai dengan rasa rindu, rasa sayang. Berbeza, tuan-tuan, perkataan khasyah yakhsha dengan khafa yakhafu. Kerana khafa yakhafu itu takut apabila kita mengetahui kesan-kesannya kepada diri kita. Sebagai contohnya, seorang itu takut makan benda yang manis yang akan mengakibatkan beliau kena penyakit tertentu. Maka mendengar dan baca cerita tentang orang sakit kencing manis, maka dia dilanda ketakutan untuk makan benda-benda yang seperti itu. Sedangkan perkataan khasyah yakhsha ni lebih kepada takut yang disertai dengan ilmu, dengan rasa ta'zim, rasa agung, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Lain pula dari perkataan wajil. Wajilat qulubuhum.
Wajilun, perkataan wajilah. Jadi merujuk kepada takut yang bersifat gemetar pula. Inilah kehebatan yang ada pada perkataan-perkataan Quran. Lalu Allah menyatakan khasyya rahman bil ghaib, takut kepada Allah yang bersifat dengan sifat rahman dalam keadaan, salah satu terjemahannya, orang yang takut pada Allah SWT walaupun dia tidak melihatnya. Mengapa digunakan perkataan Ar-Rahman di sini? Kerana ayat ini berkaitan dengan sikap kaum musyrikin Quraisy Mekah yang menolak Allah SWT. Mereka menerima kalau mengatakan wa khasyiyallaha bil ghaib, orang-orang musyrikin yang ada di Mekah pun beriman kepada Allah SWT. Cuma mereka melakukan syirik padanya. Orang musyrikin menentang nama Ar-Rahman itu untuk digunakan. Itu sebab ketika Nabi dalam perjanjian Hudaibiyah ada sebut perkataan Bismillahirrahmanirrahim, mereka mengatakan wa Rahman, kami tidak menerima Ar-Rahman itu, maka sebutlah Bismikallahumma. Ingatkan tuan-tuan dalam peristiwa Hudaibiyah, maka si kafir tidak beriman dengan adanya sifat Rahman yang dipunyai oleh Allah SWT. Mereka menyifatkan, kami hanya tahu Rahman al-Yamama, kami tahu ada seorang yang pemurah dulu kat Yamama, kami menolak sifat Tuhan kamu itu Ar-Rahman. Ini si kafir Quraisy. Maka Allah SWT menekankan perkataan Ar-Rahman. Berapa kali Ar-Rahman disebut dalam Quran, tuan-tuan? Berbeza daripada Ar-Rahim. Dan kedua-duanya datang dari perkataan Rahmah sebenarnya. Lain pula dari perkataan Ra'fah. Inilah kehebatan, keunikan yang ada dalam perkataan-perkataan Quran kalau kita lihat. Ada persamaan bukan antara Ra'uf, Rahim, Rahman. Apa beza tuan-tuan Ra'fah dengan Rahmah? Rahmah datang perkataan istiqaq dia, kemudian Rahman atau wazan fa'lan, dan juga Rahim wazannya fa'il. Kalau Ra'fah wazannya fa'ul, Ra'uf. Apa beza ni tuan-tuan? Allahu Akbar, Masya Allah. Alangkah istimewanya perkataan yang dipilih oleh Al-Quran. Merupakan kalamullah yang cukup hebat penggunaan perkataannya. Maka secara ringkasnya kalau kita lihat dalam tafsir At-Tahrir wa Tanwir, Ibn Ashur menjelaskan, bila disebut perkataan Ar-Rahman ini kerana si kafir menolak wa ta'bil wasfir Rahman duna ismil jalala liwajhain, ahaduma anal musyrikin kanu yunkiruna isma Rahman kama qala ta'ala qalu wa Rahman, والثاني الإشارة إلى أن رحمته لا تقتضي عدم خشيته فالمؤمن يخشى الله مع علمه برحمته فهو يرجو رحمه. Jadi penggunaan perkataan Rahman yang dapat kita lihat manusia ayat ini adalah merujuk kepada pertama untuk menekankan sifat Allah itu dengan Rahman yang dinafikan oleh musyrikun. Itu yang pertama. Yang kedua, iaitu bila Allah SWT menyatakan perkataan Rahman dalam hal ini bukannya lafaz Allah, bertujuan untuk menegaskan bahawa yang dimaksudkan oleh adalah Tuhan yang disembah oleh Nabi SAW, bukan Tuhan yang mereka persekutukan dengan berhala-berhala yang mereka juga mengetahui ataupun menggunakan nama yang sama. Tapi bila tekankan Rahman ini, maka ia khusus untuk Allah Subhanahu Wa Taala yang didakwahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana mereka pun mengaku menyembah Allah, atau mereka pun mempercayai Allah ni ada sekutu. Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Kata mereka, kami menyembah tuhan-tuhan yang lain tu bukan apa sebab kami malu untuk menyembah direct kepada Allah. Kami memerlukan sekutu-sekutunya kerana kami malu kepada Allah SWT, maka kami perlu kepada pembantu-pembantu yang dianggap sebagai sekutu syuraka itu. Dan kedua, kata Imam Tahir Ibn Ashur dan tafsirnya Tahrir At-Tanwir, pemilihan kata itu mengisyaratkan bahawa rahmat dan kasih sayang Allah hendaknya tidak menjadikan seorang itu merasa aman dari selamat daripada siksanya. Jadi kaum yang beriman yakin bahawa Allah bersifat dengan pengasih. Namun demikian, keyakinan tersebut tidak sepatutnya menjadikan mereka lengah dari sifat-sifat Allah yang lain seperti Al-Jabbar, Maha Perkasa, Al-Muntaqim, yang membalas kesalahan penderhaka, Al-Qahar, yang Maha Berkuasa. Jadi perkataan yang digunakan oleh Allah ini sungguh tepat dalam konteksnya dalam dua perspektif yang telah diberikan oleh Al-Imam Tahir Ibn Ashur dan tafsirnya. Muslim-muslimat yang dirahmati dan dikasihi sekalian, mengapa perkataan Ar-Rahman ini digunakan dalam lafaz kita setiap hari? Siapa yang tidak mulakan dengan basmalah dalam kehidupannya, fahuwa abtar, fahuwa, seperti dinyatakan, ia terputus, aqta', terputus daripada rahmat Allah. Dalam hadis-hadis menggambarkan keperluan untuk kita membaca basmalah dalam setiap amalan kita.
Kerana Allah SWT inginkan supaya setiap tindak tanduk kita, aktiviti harian kita dikawal selia oleh sifat rahmat yang kita pinjam daripada Allah SWT. Alangkah indahnya penjelasan dikemukakan oleh Imam Ahli Tafsir kurun ke-20 ini, Imam Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi dalam tafsirnya. Jadi setiap hari kita minjam perkataan ini, walaupun nama Allah yang lain sangat banyak, tetapi madailah untuk kita menyebut Ar-Rahman Ar-Rahim, supaya dalam apa tindak tanduk kita merasakan bahawa kita bersifat kasih sayang. Inilah yang hilang daripada kebanyakan manusia pada hari ini. Apabila diteliti perkataan-perkataan dalam Al-Quran, ternyata Ar-Rahman ini disebut oleh Allah SWT sebanyak 57 kali, berbanding dengan Ar-Rahim yang disebut sebanyak 114 kali, sebanyak bilangan surah-surah Al-Quran. Semua kita faham bahawa Bismillahirrahmanirrahim bukanlah satu ayat daripada setiap surah Al-Quran. Ia merupakan satu ayat daripada surah Al-Fatihah, seperti yang Imam Syafi'i nyatakan, dan satu ayat daripada surah yang lain. Surah menceritakan pada zaman Nabi Sulaiman berdakwah kepada Balqis, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi muslim-muslimat rahmati dan dikasihan, ternyata penggunaan perkataan Ar-Rahim lebih banyak daripada Ar-Rahman. Mengapa demikian? Ashharul aqwal lati zukirat fi ma'naha qawlani. Bahawa perkataan Ar-Rahman Ar-Rahim ini berbeza sebenarnya. Itu pendapat yang paling rajih. Bahawa Ar-Rahman Ar-Rahim walaupun istiqaqnya datang dari perkataan rahmah, satu atas wazan fa'lan, satu atas wazan fa'il, tetapi mempunyai perbezaan sebenarnya. Allahu Akbar. Seperti yang disebut sebagai contohnya oleh Muhammadul Amin Asy-Syanqiti dan tafsirnya Adwaul Bayan, bahawa kebanyakan para ulama mengatakan bahawa Ar-Rahman itu berarti Zur-Rahma Asy-Syamila li jami'il khalaiqi fid dunya walil mu'minina fil akhirah. Kebanyakan para ulama tafsir mentakrifkan perkataan Ar-Rahman itu berarti Allah yang memiliki sifat kasih sayang yang sungguh sempurna, meliputi semua makhluk di dunia, sama ada orang beriman ataupun tidak. Ini diperkukuhkan dengan maksud hadis. Kalaulah Allah SWT itu tidak menyukai ataupun tidak menyayangi hamba-Nya yang kafir, masaka kafiran syurbata ma'in, dia tidak akan beri minum pada si kafir itu walaupun seteguk air. Lau kanati dunia ta'dilu indallahi janaha ba'udah, masakallahu kafiran wala syurbata ma'in. Kalaulah dunia itu di sisi Allah memiliki nilai macam sehelai kepak nyamuk, maka tentulah Allah tidak akan beri si kafir itu minum walaupun seteguk air. Tetapi oleh kerana rahmatnya meliputi segala-gala, seperti dinyatakan dalam kebanyakan kitab tafsir, bahawa Ar-Rahman ini maksudnya Zur Rahmatis Syamilah li jami'il khalaiqi fid dunya wal mu'minina fil akhirah. Ia adalah sifat rahmat yang diberikan kepada semua makhluk tanpa pengecualian, sama ada dia mukmin ataupun kafir, tanpa ada perbezaan. Selagi kamu hidup di dunia, maka semua dicurahkan sama. Bagi engkau yang berusaha lebih, engkau akan dapat. Bagi engkau yang malas berusaha, walaupun engkau mukmin, engkau tidak akan mendapatnya. Berbeza daripada Ar-Rahim, iaitu Zur-Rahmah lil mu'minina yaumil qiyamah, iaitu rahmat ini lebih khusus untuk si mukmin dalam keadaan kesusahan hari akhirat, mendapat syafaat dan sebagainya. Sebab itu dalam doa mengatakan Rahmanad dunya wal akhirah wa rahimahuma. Dalam doa sebagai contohnya, Allahumma ya fariyal hammi wa ya kashifal gham wa ya mujiba da'watil muttarin, Rahmanad dunya wal akhirah wa rahimahuma, anta tarhamuna farhamna birahmatin tughnina rahmati man siwak. Dalam kumpulan hadis-hadis seperti kumpulkan Imam Asyuti, bahawa ia doa ketika kita dalam kesukaran, dalam hutang sebagai contohnya, nak tidur malam sebelum baring, di samping surah Al-Mulk, Sajdah, dua ayat terakhir surah Al-Baqarah yang kita bacakan, maka jangan lupa amalkan doa ni. Allahumma farijal hammi wa ya kashifal ghammi wa ya mujiba da'watil muttarin, Rahmanad dunya wal akhirah wa rahimahuma, anta tarhamuna farhamna birahmatin tughnina rahmati man siwak. Ya Allah yang menghilangkan kesukaran, yang menghilangkan segala kesedihan, Engkaulah memiliki segala sifat rahmat dunia dan juga akhirat. Di dunia aku perlukan rahmat-Mu ya Allah, di akhirat lebih-lebih lagi. Keluarkan aku dari kesukaran ini. Jadi menunjukkan kepada kita bahawa Rahman dengan Rahim ada bezanya. Barangkali itulah sebabnya mengapa perkataan Rahman itu disebut sedikit banding dengan Rahim. Rahim sekali ganda lebih, sebanyak 114 kali, banding dengan Rahman cuma 54 kali. Bagi mengingatkan si mukmin
Di dunia mungkin kau hidup susah, engkau mentaatiku walaupun kesukaran kau alami, tapi jangan lupa di akhirat besok ada rahmatku untukmu khusus. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaat untuk kita memahami kalimatul Quran, mufradatul Quran. Mudah-mudahan sekali kita baca menyuburkan iman. Bertemu lagi pada kuliah akan datang, dan saya akan huraikan lebih lanjut tentang perkataan rahmah yang disebut oleh Allah SWT berkali-kali dalam Quran, dan apakah yang terdapat di sebalik penyebutan perkataan itu. Ada hikmahnya. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.